selama hampir 20 tahun lah saya dapat PhD dan saya telah membuat genealogi genealogi Adam alaihissalam, genealogi manusia lah daripada 8 kali 4 kaki, ya. Dan hasil daripada itu telah terhasil beberapa buah buku dan masih berterusan lagi sampai sekarang sebab genealogi itu maklumatnya banyak di situ, ya. Justru dia melahirkan satu bentuk teori yang baru saya kira, iaitu bahasa Arab telah muncul semenjak zaman Nabi Adam AS lagi dan ianya dituturkan oleh Nabi Adam AS, tetapi berlainan dialek. Berlainan dialek. Ya, lahjah yang berlainan kerana dialek bahasa Arab ini dialeknya beratus-ratus, mungkin beribu. Ya, tetapi simbolnya berbeza. Simbol yang kita dapati hari ini berbeza dengan simbol yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ustazah bagi contoh Nabi Nuh alaihissalam kerana batu bersurat pertama di dunia ini adalah ditulis dalam bahasa Akkadi dalam simbol mismariyah, simbol paku. Dia gunakan cuneiform, itu kod tu. Jadi bertarikh 4000 BC, 4000 sebelum Masihi. Dan kalau kita ingat, banjir besar Nabi Nuh berlaku lebih kurang 4800. Kita andai 4800, kita dapat data daripada carbon dating yang telah dilakukan oleh saintis China dan Turki di Ararat pada tahun 2010. Jadi kalau dia kata 4,800, makna andai kita bundarkanlah 5,000. Ya, banjir besar Nabi Nuh berlaku lebih kurang dalam 5,000 BC, before Christ, sebelum Masihi. Jadi, bagaimanakah kita boleh tahu bahawasanya apakah bahasa yang dituturkan pada ketika itu? Berdasarkan kenyataan yang disebut oleh A.F.L. Birston, dia kata bahasa yang muncul sebelum banjir besar Nabi Nuh itu dikenali sebagai bahasa Wabariyah dan Furatiyah. Wabariyah dan Furatiyah sebelum banjir besar Nabi Nuh. Maksudnya apa di sini? Bahasa Wabariyah itu ialah bahasa daratan. Maknanya orang-orang yang tinggal di padang pasir, Nabi Nuh semua, kaumnya dan sebagainya tu, mereka itu kan tinggal di padang pasir, jauh daripada air. Sebab tu mereka itu keras. Mereka tidak berhubung dengan orang luar. Degil dan tidak menerima ajaran Nabi Nuh AS itu. Ya, hanya berapa 90 orang je. Selama mana hidup Nabi Nuh? 950 tahun. Kerasnya kaum itu. Kerana mereka tidak berhubung dengan orang lain, mereka hidup di padang pasir dan mereka menggunakan bahasa sendiri, iaitu bahasa Wabariyah. Apakah yang dimaksudkan bahasa Wabariyah? Bahasa Wabariyah ialah bahasa yang dituturkan oleh penduduk di sepanjang daratan ataupun padang pasir. Ya. Dan bahasa yang kedua pula ialah bahasa Furatiyah. Apa bezanya dengan Wabariyah tadi? Bahasa Furatiyah ini dituturkan oleh mereka yang tinggal di kawasan Sungai Furat dan Dajlah. Dan mereka ini berhubung dengan orang luar. Kerana mereka itu tinggal di kawasan air. Dan bahasa ini agak lembut. Itu. Persoalannya, adakah ini bahasa Arab? Persoalannya, adakah ini bahasa Arab? Sebenarnya, bahasa Arab itu, masalah kita sekarang ini, kita tak ada rekod lah. Tak ada rekod orang yang zaman Nabi Nuh tu bercakap dalam bahasa apa? Satu. Dan kita tidak ada orang yang hidup zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Ibrahim tu hidup pada hari ini, dia beritahu. Kami bercakap bahasa sekian-sekian. Itu masalah kita. Tapi tak apa. Kita ada penyelesaian. Kita kena tengok batu bersurat. Berdasarkan kajian dibuat oleh Profesor Tahar Bakir, ya, pada tahun 1950 Masihi, beliau telah menterjemahkan beberapa catatan di batu yang dijumpai oleh George Smith pada tahun 1876, yang mana apabila sebenarnya bila George Smith telah menjumpai batu bersurat pada 1876 itu, beliau telah mereka menjumpai di Mesopotamia. Dan dia bawakan fragmen tu yang dijumpai itu sebanyak 3,000 fragmen.
Apabila dicantum-cantumkan, apabila dibawa ke British Museum, dicantumkan dia mendapat 12 tablet. Dan mengikut kajian ekologi inilah dan historian, inilah tablet inilah yang paling lengkap sekali atas dunia. Penceritaannya tentang seorang pengembaraan seorang lelaki bernama Gilgamesh. Ya, apabila dan pihak barat telah lama dah menterjemah ke berbagai bahasa. Sebab pada tahun 1876 dijumpai, kemudian dibawa ke Eropah dan terjemahan ini telah dilakukan oleh berbagai-bagai buah negara kecuali negara Islam. Sehinggalah pada tahun 1950 pihak Jurnal Oriental Study Amerika telah menghubungi Profesor Tahar Bakir. Dia telah menghubungi Profesor Tahar Bakir, minta Profesor Tahar Bakir terjemahkan benda ini ke dalam bahasa Inggeris. Sebab mereka mungkin kurang yakin dengan penterjemahan yang dilakukan oleh pihak Eropah, pihak Barat. Kerana untuk menterjemahkan sesuatu benda, terutamanya batu bersurat yang ancient ini, perlu ada satu khalfiyah, ma'rifiyah tentang sejarah bangsa itu. Itu the best translation. Justru itu pihak Oriental Study, Journal of Oriental Study dekat US, Amerika telah meminta pertolongan daripada bangsa Iraq ini bernama Profesor Tahar Bakir. Profesor Tahar Bakir merupakan pakar bahasa ancient, bahasa kuno Mesopotamia. Apabila beliau menterjemahkan kepada bahasa Inggeris dengan ditolong oleh seorang pegawai daripada pusat antiquity di Baghdad, maka dia telah dapat maka dia terkejut bahawasanya bahasa itu adalah bahasa Arab. Bahasa itu ada mubtada khabar, fa'il, audah dan sebagainya, mudhaf ilaih. Jadi apa yang kesimpulan dapat dibuat bahawasanya rupanya itu adalah bahasa Arab tetapi berlainan simbol. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, yang kita boleh rumuskan di sini, konsep bahasa, konteks bahasanya, konteks maklumat umum, dia tidak berubah. Tetapi simbolnya berubah. Kenapa simbolnya berubah? Kerana perubahan pemikiran masyarakat. Pemikiran umat sudah berubah. Perubahan sakafah, perubahan pegangan agama, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan ummah itu melahirkan perubahan pemikiran. Hasil daripada perubahan pemikiran itu melahirkan satu bentuk simbol yang berbeza daripada zaman ke zaman yang lain. Justru kita dapat jumpa bahasa Akkadiyah yang berusia 4,000 BC itu berbeza simbolnya dengan bahasa Asyuriyah yang datang kemudian, dan dengan Sumeriah yang datang kemudian, dengan bahasa Aramaik yang datang kemudian, yang lewat, bahasa Kanaan, Phoenician, berbeza. Tetapi bila dikaji, mereka adalah Proto-Arab. Justru itu kesimpulan kita boleh buat, betullah apa yang ada di dalam Al-Quran itu, hiwar tentang perbualan dengan nabi-nabi, perbualan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW, perbualan dengan Nabi Musa, perbualan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, perbualan Rasulullah Allah Ta'ala dengan Nabi Adam AS, uskun anta wa zawjuka fil jannah, kemudian perbualan malaikat dengan Allah Ta'ala, semuanya berlaku dalam bahasa Arab. Semuanya berlaku dalam bahasa Arab dan kemungkinan itu adalah lahjah mudhari yang disebut oleh Ibn Khaldun. Dan kita perlu ingat Ibn Khaldun 1300 AD. Penulisan kitabnya Al-Muqaddimah itu siap pada tahun 1300 AD. Bermaksudnya di sini, perbualan yang berlaku itu itulah bahasa yang dituturkan. Itu direct language itu. Itu bukan bahasa saduran. Itu bukannya bahasa Jibril alaihissalam turunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Kemudian Rasulullah sadurkan balik apa yang Jibril cakap itu. Bahasa Ia adalah bahasa darat. Begitulah Jibril sebut, begitulah Rasulullah SAW mendengarnya. Ini bahasa Tuhan nih, bahasa betul-betul nih daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Tetapi bila dibukukan, Utsman Al-Affan menulisnya dalam bentuk lahjah Quraisy. Kerana Rasulullah SAW itu bahasa Quraisy. Persoalannya apakah bahasa Nabi Musa? Bahasa Nabi Ayub?
dan bahasa Nabi Isa dan sebagainya. Ustazah melihat bahasa mereka adalah bahasa Proto-Arab. Bahasa Arab Fushah tetapi berlainan dialek kerana mereka hidup di tempat lain, hidup di waktu yang berbeza. Sebagai contohnya, Ustazah tengok ya, Ustazah bagi contoh Nabi Isa alaihissalam. Kalau anda perhatikan ya, dalam kitab, dalam Bible tu sendiri, dia ada satu part tau. Satu bahagian perkataan, ili lima syabaktani. Ili lima syabaktani itu tak silap Ustazah dalam Genesis. Tak silap Ustazah. Dan sebenarnya perkataan itu dikekalkan selama 2000 tahun sudah. Dia tidak diterjemahkan. Pihak pendeta Nasrani mengekalkan perkataan itu. Ili lima syabaktani. Kalau anda cek ya bahasa itu, ili lima syabaktani itu ada bahasa Arab. Kenapa dikenali sebagai bahasa Aramaik? Kerana Aram itu adalah nama kota Damsyik dulu. Aram itu, Damsyik sekarang itu dulunya nama kota Aram. Apabila berlaku pergaduhan antara Aram, dia dapat menguasai Damsyik itu. Dan Damsyik itu adalah kota Aram. Aram ini adalah nama anak Nabi Nuh, anak Sam, cucu Nabi Nuh yang kelima daripada Sam bin Nuh tu. Kan anak cucu Sam, anak Sam ni ada 5. Jadi Aram yang terakhir. Jadi Aram itu duduknya di Damsyik sekarang ini. Jadi orang-orang di kota Damsyik itu, di kota Aram itu menyebut sin itu adalah shin. Itu bahasa Aram. Dia kata kalau dalam bahasa Arab biasa sin tanpa titik. Tetapi dalam orang Damsyik dia sebab uslub dia kan kalau tempat dah berubah, zaman dah berubah, dia bertukar dialek disebabkan sebutan. Macam kita orang Kelantan duduk kat KL, orang Kedah duduk kat KL dah berubah kan sebutannya. Kalau pergi Kelantan sebutnya lain. Begitulah suasananya. Jadi sekarang bila Arab itu dia guna sin itu adalah shin. Sebab tu dia kata ili lima syabaktani. Ili itu kan ili. Il itu kan Tuhan yang satu. Itu monoteis itu, il. Li itu, ya itu menunjukkan satu. Tuhanku. Lima itu kan limaza. Lima itu limaza. Bukan lama. Kalau tengok dia orang ceramah semua tu kan, dalam Genesis dia buat lama. Bukan lama, lima. Limaza, lima. Kenapakah kau? Ili lima syabaktani. Syabaktani, kau tinggalkan aku. Shin itu adalah sin. Sin tu syah tu kan. Sebenarnya syabaktani. Kau meninggalkan aku. Lima syabaktani. Itu bahasa Arab itu. Tetapi disebabkan penulisan ancient ini ataupun penulisan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ini banyak ditulis oleh orang yang bukan Islam, oleh Western, oleh Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak akan mengatakan dalam Bible itu bahasa Arab. Mereka tulis Aramaik. Jadi kita yang bawah-bawah ni kata, oh bahasa Aramaik. Sebenarnya itu bahasa Arab. Cuma tak ada orang dah nak memberitahu itu sebenarnya bahasa Arab hasil daripada tafarruq ataupun furuq daripada bahasa Arab Fusha itu tadi. Ya, begitu juga dengan bahasa Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa? Ustazah tidak bersetuju jika mengatakan bahasa Nabi Musa itu bahasa Hebrew. Sebenarnya yang Ustazah buat genealogi itu, Nabi Musa tidak pernah hidup di Palestin. Nabi Musa tak pernah masuk Palestin. Kan dia sesat 40 tahun dekat Tih. Dan dia sebelum daripada Mesir. Orang Mesir tak gunakan bahasa Hebrew. Dan perkataan Hebrew itu pun terlalu gomot ataupun dangkal penggunaannya. Berdasarkan apa dia menggunakan Hebrew? Adakah berdasarkan daripada Abir bin Shalih bin Al-Afakshat? Apa yang Ustazah tengok daripada kajian Ustazah, Abir itu adalah cucu kepada Al-Fakshat. Cucu kepada Al-Fakshat. Dan Abir ini hidup sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Dan Nabi Musa alaihissalam hidup lebih kurang 1200 BC. Abir tadi sebelum zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim 1950 BC atau setengah mengatakan 2000 BC. Maksudnya di sini, Abir dengan Nabi Musa ni tak ada kaitan pun. Maknanya, maksudnya terlalu jauh. Lebih kurang dalam 800 tahun. Dan kita maklum bahawa sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam,
perjanjian lama itu baru ditulis sesudah 700 tahun kewafatan Nabi Musa AS. 700 tahun dah Nabi Musa meninggal, wafat, barulah pendeta-pendeta ini menulis dan mengatakan ini adalah kalam Musa. Pendeta-pendeta itu telah menulis, kemudian diterjemahkan pula ke dalam bahasa Hebrew. Dan pada ketika, dan kita perlu maklum bahawa bahasa Hebrew yang ada pada hari ini, yang digunakan oleh orang-orang Israel di negara Israel sekarang ini, adalah hanya muncul pada kurun yang ke-12 AD. Kurun yang ke-12 AD ini apabila pembaharuan telah dilakukan oleh Al-Ezra, iaitu dia tulis balik. Padahal tulisan itu milik bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan, bangsa Aramaik dan bahasa Fonik yang berada di Palestin pada ketika itu. Dan Ustazah melihat suasana ini suasana inilah yang menyebabkan pihak Israel ingin menguasai Palestin itu. Mereka telah berusaha, planningnya sudah lama. Sebelum Nakbah pada 1948 lagi. Dengan cara menghapuskan tulisan. Satu, ambil tulisan orang dan mengatakan itu tulisan kita. Itu langkah pertama. Ini berlaku sesudah Exodus. Exodus to exit daripada Babylon sesudah kejatuhan kerajaan Nabonidus oleh Nabonidus itu. Sesudah Cyrus I, Iskandar Zulkarnain, Cyrus I dikenali juga, Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran itu dikenali juga sebagai Cyrus I. Sesudah Cyrus I menakluki Babylon itu dan mengalahkan Nabonidus yang daripada Nabonidus itu, maka pihak orang Yahudi yang ditawan pada zaman Nabonidus itu beserta dengan Bani Israel, Yahudi lain, Bani Israel lain, ini saya perlu betulkan di sini, mereka tu pulang balik ke Palestin. Ada yang tak nak pulang, sebagai contohnya Nabi Zulkifli tak nak pulang, dia tak pulang ke Palestin sebab itu kubur dia tak ada dekat Palestin. Jadi bila dia masuk ke Palestin, mereka mengambil tulisan-tulisan orang, tulisan bangsa Kanaan, Finik, bahasa Aram, dan dijadikan tulisan milik mereka. Dan benda ini orang tak perasan, terlalu halus dan terlalu lama, sistematik, berlaku secara tak langsung, sehinggalah bila menghilangkan tulisan, menghilangkan bahasa dan sehingga sampai hari ini kita dapati tulisan-tulisan Western tidak menulis bahawasanya bumi Jazirah itu pada asalnya adalah penggunaannya bahasa Arab Fusha. Tidak mengatakan itu. Malahan mereka pecah-pecahkan pula. Ini bahasa Aramaik pada zaman Nabi Isa, bahasa Hebrew pada zaman Nabi Musa AS. Ya. Padahal Nabi Ayub AS itu telah menulis satu buku, Book of Job, ataupun dikenali sebagai Safar Ayub. Dalam bahasa Arab, ini diakui oleh Western sendiri, John Hadley. Ya. Apa yang Ustazah ingin beritahu di sini, bahasa Arab, menjawab kepada soalan tadi, bahasa Arab sudah lama muncul dan dalilnya ialah perkataan dalam Quran itu sendiri menggunakan fi'il amar. Orang yang belajar bahasa Arab tahu, fi'il amar ini tidak ada sitar. Fi'il amar antara mutakallim dengan mukhatab itu direct. Tidak ada sitar. Jadi apa-apa yang disebut dalam Al-Quran itu memangnya kalam Tuhan yang disampaikan yang direvealkan kepada Rasulullah SAW direct dan bukannya bahasa saduran. Itu saja. Alright. Terima kasih. Syukran jazilan Prof.